Kenapa dia bengkok? Pembiasan cahaya tu. Pembiasan cahaya. Apa ciri pembiasan cahaya? Ada pembengkokan arah perambatan gelombang. Perambatan Betul? gelombang. Betul. Ada pembengkokan. Kenapa dia boleh membengkok? Perbezaan ketumpatan antara dua medium. Bagus. Okay, keyword dia mesti ada perbezaan ketumpatan. Tak kira lah gelombang cahaya ke, gelombang air ke, gelombang bunyi ke, asal ada je perbezaan ketumpatan, maka berlakulah pembiasan. Hanya pembiasan je. Kalau pantulan, ciri dia lain. Okay. 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 Lepas tu, okay. So dia bengkok. Okay, sekarang tandakan right. Okay, terusnya jawapan awak. Pembiasan cahaya. Baru cakap tadi. Okay, so boleh beza pantulan, pembiasan, pantulan dalam penuh. So sekarang boleh beza Okay, seterusnya B. Nyatakan. Menyatakan satu kuantiti fizik yang berubah apabila cahaya merambat dari air ke udara. Cahaya merambat dari air ke udara. Okay. Apa kuantiti fizik yang berubah? Ni saya tak tahu cikgu. Dia punya dia bergerak daripada air pergi ke udara. Maksudnya ada perbezaan ketempatan kan. So secara logiknya beza kepadatan zarah tu daripada zarah air yang rapat-rapat. Okay, rapat-rapat. Cahaya tu nak pergi ke zarah udara, ke medium udara yang zarahnya jauh-jauh, yang kurang tumpat. Ketumpatan kurang, okay, ni ketumpatan tinggi. So logiknya cahaya tu apa? Bila dia nak bergerak daripada air nak pergi ke udara tu, apa agak-agak? Ni jam, padat. Kawasan ni padat. Pergi ke kawasan tak padat. Agak-agak dia boleh laju tak? Tak. Tak. Boleh. Kawasan jam. Kawasan jam pergi ke kawasan yang tak jam. Agak-agak dia boleh laju tak? Pergerakan dia tu. Boleh laju. So pertama dia punya laju berubah tak? Oh, berubah. Awak anggapkan macam awak kat kawasan padat kan? Air ni padat. Tersangkut dalam trafik jam. Tiba-tiba dapat je lepas jam. Lepas jam sebab kawasan tu dah tak banyak kenderaan. Lepas je jam kawasan dah tak padat. Memang tekan pedal minyak lah. Laju pecutnya. Betul? Betul. Kelajuan akan Berubah. laju gelombang tu akan bertambah ke berkurang? Awak Bertambah. jangan cakap berubah. Awak kena bagi tahu ukuran dia. Kalau cakap berubah, kita tak tahu dia boleh bertambah ke berkurang. So, kena bagi exactly ukuran. Yang pertama, kuantiti fizik yang berubah adalah halaju dulu. Halaju berubah oleh kerana dia bergerak ke kawasan yang kurang ketumpatan, kurang padat. Jangan cakap kurang padat, cakap kurang tumpat. Saya just bagi analogi kurang tumpat ni macam tak padat. Tapi awak kena, bila awak sebut je mention dalam paper tu, awak kena cakap dia bergerak ke kawasan yang kurang tumpat. Apabila bergerak daripada air ke udara. So, pergerakan cahaya tu daripada kawasan yang ketumpatan tinggi ke ketumpatan rendah. So, itu pemboleh ubah manipulasi dia. Faham? Faham tak? Faham. Okay, so pemboleh ubah bergerak balas, ni boundary sempadan. Pemboleh ubah bergerak balas dia adalah apa kuantiti fizik yang akan mula-mula sekali boleh berubah. So kelajuan dia lah, dia akan berubah kelajuan dulu. Ataupun dia berubah dia punya panjang gelombang. Okay, panjang gelombang dulu. So dia boleh sebab hal laju ialah sesaran bahagi masa. Kalau nak ubah hal laju, kau kena ubah sesaran dulu. Tapi sesaran untuk panjang gelombang, kita tak panggil sesaran. Kita sesaran untuk gelombang,
kita tak panggil sesaran lah. Untuk sesaran gelombang kita panggil panjang gelombang. Tapi maksud dia sama je. Faham tak? Faham tak maksud cikgu ni? Maksudnya cahaya ni dia boleh pergi lebih jauh dulu. Okey, jauh lah. Jauh daripada garis normal ni. Dia boleh pergi jauh dulu. So, bila dia punya panjang gelombang tu bertambah, barulah laju dia bertambah. Okey, faham? Okey? Tapi frekuensi sama sebab V sama dengan F lambda. So, kalau yang ini berubah, yang ini apa pun berubah. So, yang ini kena malarkan. Frekuensi ni adalah yang sumber getaran dia. Sumber getaran tu sama je. Sumber yang membuat getaran gelombang cahaya ke gelombang air ke gelombang apa-apa, frekuensi dia sama, tak berubah. Yang berubah hanyalah lambda, dan lambda berubah, maka panjang gelombang hal laju pun berubah. Boleh faham? Konsep tu dapat tak? Ya, faham. Okay, good. So, apa yang berubah kat sini? Yang pertama apa berubah? Panjang gelombang. Panjang gelombang dulu. Boleh tak kalau nak tulis lambda? Boleh? Tak boleh. Simbol fizik Tak tak boleh. Sebab kita tak define dulu. Kalau awak nak tulis pun awak kena koma, tulis lambda. Okay. Lagi? Apa lagi jawapan yang boleh diterima? Halaju. Bila panjang gelombang berubah, halaju pun berubah V. Salah satulah. Kalau untuk struktur ni, untuk selamat awak tulis satu saja. Sebab kalau satu lagi salah, yang betul tu akan disalahkan. Wrong cancel right. Istilah dia wrong cancel right, WCR. Yang salah ni, contohnya kat sini awak buat frekuensi kan? Frekuensi salah lah. So walaupun yang ini betul, tapi sebab frekuensi salah, jadi ini pun dikira salah. Wrong cancel right. Faham? Tu untuk structure. Bahaya kalau jawapan yang lebih banyak. Kalau struktur tak apa. Kalau struktur pula, kalau AC. Tapi jangan salah kontradik lah. Ni kita panggil kontradik. Kontradik ni berlawanan. Okay, so jawapan dia pilih satu panjang gelombang ataupun hal laju. Gelombang ataupun hal laju. Okay, seterusnya. Lukisan. Lengkapkan gambar Raja Sinar untuk menunjukkan pembiasan cahaya yang berlaku pada Raja 1.2. Okay. Kalau awak dapat gambar Raja Sinar untuk pembiasan ni, yang pertama mesti cahaya tu masuk dalam mata sebab awak yang nak lihat image objek, apa-apa objek lah, ikan ke, kaki ke. Bila masuk je dalam air, awak akan nampak objek tu jadi cetek. Maksudnya image tu pendek. Sebab pembiasan kan. Air ni lagi padat, ketepatan tinggi. So nampak cetek. Jadi first step. First step buat apa? Okay, first step buat apa? Tengok dua medium. Tengok dua medium. Lepas tu? Adakah itu okay? Adakah itu menunjukkan dia punya gambar raja pembiasan? Tak kan? Second step, first step buat apa? Siapa tahu? Senyap je yang lain. Nak buka kamera ke tak nak ni? Okay, cepat. Yang lain? First step buat apa? Senyap je. Tahu ke tak tahu? Tahu tapi tak tahu step. Tak tahu tapi tak tahu step. Okay. Ambil hujung ni, ambil satu je. Ambil satu hujung. Okay. So kita mula daripada objek dulu. Ambil hujung objek. Okay, ambil hujung objek. Lepas tu gariskan pergi ke ni kita panggil titik 7. Ni titik 7. Titik 7. So sinar tu kena pergi ke titik 7. Okay, so sinar pergi ke titik 7. Macam tu.
Faham tak? Faham ke tak? Faham. Okay. Tapi mata kita ni tidak melihat objek tu secara lurus. Sebab tu kita nampak image tu di atas. Kita nampak objek tu secara lurus masuk ke dalam mata kita. So dapatlah markah dia. 2 markah. Satu yang warna merah, satu yang warna hitam. Boleh? Boleh. Okay, so kalau awak tengok kan daripada garis normal, daripada garis normal kita akan dapat sudut 7. Sudut 7, ini sudut biasan. Kena make sure sudut biasan ni lebih besar daripada sudut 7. Sebab dia pergi daripada air ke udara. Jadi dia mesti sesaran dia, kan tadi panjang gelombang dia besar kan, sesaran tinggi. So dia punya angle R ni, sudut biasa ni kena lebih besar. Sebab dia pergi ke medium yang kurang tepat. Itu satu. Awak kena pastikan. Okay. Lepas tu ni lah dua garis. Boleh faham ke tak? Boleh. Boleh. Ulang balik. Okay, first buat apa? Zara? First. Satu titik. First buat apa? Ambil satu titik. Ambil satu. Dekat Objek. objek. Lepas tu? Gariskan dekat garis normal. Pergikan dekat titik 7. Lepas tu kena ada anak panah tak? Tak. Kena. Tak ada anak panah. Anak panah ni menunjukkan sinar 7. Ini namanya sinar 7. Okay. Dan ini namanya sinar biasan. Sinar biasan ni lah yang kena masuk dalam mata awak supaya awak boleh nampak semua objek. Semua objek di sekeliling awak ni. So cahaya tu masuk dalam mata awak. Anak panah masuk. Lepas tu yang kedua, buat apa pula? Markah yang kedua? Ambil titik dekat image. Lepas tu? Gariskan dekat titik garis normal. Dia lurus secara lurus. So kena ada anak panah. So dapat 2 markah. Boleh? Cikgu. Ya. Yang garis dari image ke titik 7 tu tak payah putus-putus ke? Tak payah putus-putus ke? Good question. Tak payah putus-putus ke? Boleh nak buat putus-putus? Boleh? Nak buat putus-putus boleh? Kalau dalam buku semua putus-putus ke? Sebab apa dia putus-putus? Sebab dia nak membezakan antara image, sinar daripada image dan sinar daripada objek. Okay? Dia nak membezakan. So good saja je saya buat tu sebab saya nak tengok ada tak yang argue. Okay, betul. Mesti putus-putus. Untuk kita bezakan yang putus-putus ni adalah daripada image dan yang straight ni adalah daripada objek. Okay, nak bezakan je. Faham? Tapi yang image ni mesti lurus. Masuk dalam mata secara lurus. Mata kita lihat image tu secara lurus. Okay, so 2 markah. Terusnya nombor 2. Wawa? Rajah 2.1 menunjukkan pemancar cahaya dan sel foto yang diletakkan pada sistem pagar automatik. Pintu pagar akan terbuka jika pancaran cahaya yang ditujukan ke sel foto dihalang oleh sebuah kereta. Okay, sel foto ni macam sel solar lah. Okay, pemancar cahaya. Macam gambar bawah ni. Okay, mana pemancar cahaya? Ni, sini pemancar cahaya. Dia pancarkan. Lepas tu, kena pancaran cahaya tu. Kita tengok gambar, kita fahamkan gambar dulu
pancaran cahaya kena pada sel foto. Ni sel foto kat sini. Okay, so bila dia kena sel foto ni dekat sini besar sangat sel lukis tu. Dekat sini. Ni sel foto. So dia zoom kan. So kalau kita zoom out sel foto tu dalam dia ada cathode. Ni cathode. Okay, cathode. Cathode ni mesti kita sambungkan dia dengan terminal negatif bateri. Okay, dan anode positif ni kita sambungkan pergi ke milliammeter. Milliammeter ni maksudnya ammeter yang mengukur arus dalam unit mili, iaitu darab 10 negatif 3 ampere. Faham tak? Kecil lah nilai dia. Arus dia tu kecil je. Faham ke tak? Faham. Lepas tu ini anode lah. Kalau sini cathode sebab dia terminal negatif, sini anode. Okay. So pancaran cahaya kena pada cathode tersebut. Okay. Sampai situ gambar rajah dia faham. Tiba-tiba ada kereta datang. Okay. Bila kereta datang, dia akan putuskan pemancar cahaya ni. Dia akan block. Okay. Itu maksud dia. So pintu pagar akan terbuka bila pancaran cahaya tu, sepatutnya pancaran cahaya tu sentiasa ditujulah ke sel foto. Kan? Tapi pintu pagar tu dia akan terbuka bila sel foto tu tak menerima cahaya sebab kereta dah halang. Faham tak maksud dia? So bila kereta ni halang, yang sel foto ni fotosel ni tak dapat terima cahaya daripada pemancar cahaya ni. So pintu pagar pun terbuka. So boleh faham dia punya situasi tu? Faham. Okay, seterusnya. Kesan fotoelektrik berlaku di kathod apabila pancaran cahaya ditujukan kepadanya. Apakah kesan fotoelektrik? Okay, apakah kesan fotoelektrik? Baca. Permukaan logam disinari oleh cahaya yang mempunyai frekuensi tertentu. Elektron daripada logam itu dapat dipancar keluar. Maksudnya sampai elektron sebab fotoelektrik maksudnya ada arus elektrik. Arus elektrik maksudnya ada elektron lah yang terpancar, yang mengalir. Okay, yang mengalir nak lekatkan litar. Elektron pun mengalir. Okay, cikgu zoom dekat sini. Cikgu padam dulu. Okay. So bila ada foton, iaitu cahaya, kita panggil foton. Tenaga foton, tenaga cahaya, HF. Okay, pancar. Kena pada cathode. So apa yang berlaku? Yang pertama, pancaran termion akan berlaku dulu. Elektron akan dipancarkan. So bila elektron dipancarkan daripada permukaan cathode ni, istilah dia pancaran termion. Okay, pancaran termion ni maksudnya elektron terpancar lah. Dia just float, terapung je dulu pancaran termion. Okay. So tenaga kat sini adalah tenaga fungsi kerja. Dia hanya frekuensi ambang. Frekuensi ambang ni hanyalah frekuensi yang hanya untuk tugas dia, frekuensi daripada cahaya matahari ataupun tenaga foton yang hanya nak pancarkan elektron je daripada permukaan cathode. Belum mengalirkan lagi. Belum menggerakkan elektron. Dia just nak keluarkan elektron je dulu. Faham tak? So fungsi kerja simbol dia W, work function. Dan ni dia punya formula dia sama dengan HF0. F0 ni frekuensi ambang. Frekuensi yang hanya digunakan untuk memancarkan elektron. Faham ke tak faham? Faham. Frekuensi ambang. Okey. Bila sampai frekuensi ambang tu, terus elektron pun terpancar. So nama dia pancaran termion. Okey. Apabila apabila ada lebih lagi tenaga foton,
Okay, tenaga foton lebih. So ni tenaga foton. Fungsi kerja F0 tambah dengan tenaga kinetik. Okay, tenaga kinetik half mv square. So tenaga kinetik ni lah yang akan menolong menggerakkan elektron yang terpancar tadi bergerak, mengalir, melengkapi litar. So jumlah tenaga foton ni dia mesti melebihi ni lah HF0 ni. Sebab HF0 ni W fungsi kerja hanya nak apungkan elektron, hanya nak pancarkan elektron je. Lepas tu bagi lagi tenaga foton lebih lagi. So bila tenaga foton lebih lagi dia terus boleh, tenaga kinetik dia terus boleh menggerakkan elektron tu dengan hal laju tertentu. So dia pun gerakkan elektron tu. Okay, faham konsep dia. So dapatlah pengaliran elektrik, arus elektrik yang disebabkan oleh foton ataupun cahaya disebabkan oleh inilah frekuensi tertentu tu, frekuensi ambang. Okay, so tu hafal. Nanti saya akan bagi satu list. Saya dah keluarkan semua definasi, senarai definasi yang berkaitan dengan trial. Banyak. Saya ada 5 set soalan trial yang saya dah kelaskan hanya untuk definasi je. Jadi saya share kat awak Okay, B. Sebab saya dah buat kaedah list out definition from the trial questions before. Tahun-tahun sebelum ni saya dah buat macam tu. Memang banyak yang kena. Memang banyak yang keluar dalam SPM. Okay, sambung. Frekuensi ambang bagi logam katot ialah 5.16 darat 10 kuasa 14 Hz. Pancaran cahaya ditujukan ke katot mempunyai panjang gelombang 560 nanometer. Hitungkan tenaga kinetik maksimum bagi fotoelektron yang dipancarkan daripada permukaan logam katot itu. Okay. So pertama sekali awak dapat soalan ni, awak simbolkan dulu. Sebab dia tak bagi simbol. Nanti kita nak guna formula ni. Cepat. Apa simbol dia? Frekuensi ambang tadi apa simbol yang saya dah labelkan kat atas tu? F? F apa? F0. Kan? Okay. Panjang gelombang? Lambda. Simbol dia? Lambda. Okay, dia nak tenaga kinetik maksimum. So simbol tenaga kinetik K. Okay. So tenaga foton ialah work function tambah K. Work function hanya untuk mengapungkan fungsi kerja ni hanya untuk membebaskan elektron daripada permukaan sel foto tu. Tenaga kinetik untuk menggerakkan elektron tersebut. Okay. Pancaran cahaya ditunjuk. Okay. Hitungkan tenaga kinetik. So kita nak cari K ni daripada formula ni. Boleh tak? E sama dengan work function tambah K. So kita nak cari K. K sama dengan E tolak W. Okay. E adalah tenaga foton. Apa simbol dia? HF. HF. Okay, HF. Ni HF0. Betul? Betul. Okay. Lepas tu kita tak ada F ni. So kita tak ada F ni. Jadi V sama dengan F lambda kan? Okay, tapi hal laju kat sini adalah hal laju cahaya sebab foton ni cahaya. Hal laju cahaya apa simbol dia? C. C, bagus. Okay, so F lambda. So kita dah ada lambda, kita dah ada C. Nilai C ni pemalar, diberikan dalam list of equation. But then here, dia tak snap list of equation. Nanti saya kena buka satu list of equation. Kejap saya buka dulu list of equation. Okay, formula topik sebelum ni. Okay. Okay, kita tengok formula yang Terengganu je lah.
Okey, ada tak dekat sini nilai C? Nilai C. Ada tak? Ada. Ada. Berapa? 3 darab 10^8 meter dalam masa 1 saat. Dan pemala Planck H, ada tak nilai dia? Ada kan? 6.63. So catat sebab kita nak gunakan untuk masukkan dalam formula ni. So sekarang F sama dengan apa? F sama dengan C per C lambda. bagi lambda. So H awak nak keluarkan pun boleh. Okay, awak nak keluarkan pun boleh, awak nak darab pun boleh, mana-manalah. Tolak F naught. F naught kita ada kan? F naught kat sini. Okay, cuba kira. Masukkan nilai dia. Dengan nilai C-nya, nilai H-nya. Dapat berapa? Ni kira. Saya bagi masa awak kira. Boleh juga snapkan kat saya. Saya tengok. Semua dapat jawapan sama ke? Kena tukar tak? Nano tu. Saya dah banyak kali dah ingatkan. Kena tukar tak? Prefix nano tu dekat panjang gelombang. Kena. Ya. Kena tukar. Sebab nano ni prefix. So kena tukar nano ni kepada nilai dia lah. Nano berapa? Darab 10 negatif 9. 9. Maksudnya awak kena masukkan dekat ni lambda tu nilai 560 darab 10 negatif 9. Okay, cepat. Dapat tak? Ni pemala Planck, masukkan nilai C. So dapat tak? Dapat berapa jawapan dia? Dapat tak? 1.31 darab 10 negatif 20 Joule. Dapat. Sebab ni dapat 1. So dia punya K, tenaga kinetik tu 1.31 darab 10 negatif 20 Joule. Kenapa Joule? Sebab ini meter dan ini Hertz. Hertz ni adalah second negative 1. So meter darab second negative 1. Lepas tu darab yang nilai pemala Planck lagi. Unit dia. So memang tenaga kinetik memang Joule. Semua dia, janji awak tukar nano ni. Kalau awak tak tukar nano tak dapat. Mesti kena tukar nano. Boleh tak? Dan semua kena unit SI. Baru dapat unit Joule. Unit SI maksudnya meter. Ni Hertz. Hertz ni second negative 1 unit SI lah. Okay, faham tak? Ada yang tak faham? Faham. Ada yang tak dapat? Dapat Cikgu. Ya? Saya faham, tapi macam mana yang nak cari yang dari formula E sama dengan W tambah K tu, lepas tu jadi yang atas tu yang HF tolak HF naught. Oh, sini. Macam Tolak mana yang ni. cikgu dapat yang V sama dengan apa semua tu? Yang ni awak faham? Faham. Yang ini awak tak faham. Cikgu kan tukar-tukarkan kan. Tukar. Okay. So tenaga foton ni, bila kita sebut tenaga cahaya matahari, automatik awak sebab awak dah belajar mekanik kuantum ni, bila sebut je tenaga cahaya matahari, ia adalah tenaga foton. Okay, dia dalam tenaga cahaya matahari tu dia ada paket kuantum foton yang diskrit. Yang diskrit maksudnya dia bukan selanjar. Diskrit ni boleh dihitung. Kalau selanjar ni dia macam pertumbuhan manusia tu dia selanjar. Diskrit ni dia macam mana nak cakap? Dia berpaket-paket lah. Dia datang tenaga foton ni dan formula tenaga foton ialah HF. Faham?
Ni boleh saya padam ke? Padam So bila sebut tenaga cahaya tak, bukan cahaya matahari je, cahaya apa-apa sajalah, kan. Dia adalah tenaga foton. Okay, foton. So bila sebut tenaga foton tu tenaga cahaya. So formula dia macam ni. Faham tak? HF. F ni frekuensi cahaya matahari, cahaya lah, bukan cahaya matahari saja, cahaya. Faham tak? Faham? Dan dalam HF, dalam E ni, dia mengandungi dua jenis tenaga, iaitu fungsi kerja dan tenaga kinetik. Dua-dua adalah tenaga foton, tapi dia split kan tugasan dia lah. Satu fungsi kerja, W, work function, hanya untuk memancarkan elektron daripada sel foto. So dia darabkan pemalar Planck juga sama, cuma frekuensi kat sini frekuensi ambang. Dia sama frekuensi, cuma frekuensi kat sini frekuensi ambang. Frekuensi ambang ni frekuensi minimum, frekuensi minimum untuk memancarkan elektron daripada permukaan logam atau permukaan sel foto tu yang cikgu terang tadi. Dia capai je frekuensi ambang ni, terus elektron pun terpancar daripada permukaan sel foto. Dia pancar je baru. So elektron terapung je lah. Lepas tu lebih lagi, kita bagi lebih lagi tenaga foton. So bila lebih lagi daripada frekuensi dia lebih tinggi daripada frekuensi ambang ni, dia terus dapat tenaga kinetik, iaitu half mv². Hanya untuk nak menggerakkan pula elektron ni untuk dia melengkapkan litar. Barulah ada arus fotoelektrik. Barulah ada arus elektrik. Faham tak? Sebab tu kita tambah dua ni. Okay. So dalam tenaga foton tu ada dua jenis tenaga lagi. Fungsi kerja dan tenaga kinetik. Boleh faham? Faham? Okay, good. Seterusnya, okay. Nombor C. Jika frekuensi bagi pancaran cahaya yang ditujukan ke katod ialah 5 darab 10 kuasa 14 Hz. Okay, 5 kuasa 14. Ni 5.16. 5 maksudnya kurang ke lebih? 5 kuasa 14, 5 darab 10 kuasa 14 dengan 5.16. Ni frekuensi ambang. F0. So sekarang frekuensi yang dipancarkan oleh cahaya tu, pemancar cahaya tadi tu kurang. Frekuensi dia kurang daripada frekuensi ambang. Agak-agak pintu akan terbuka ke tak? Tak. Tidak. Okey, pintu tak akan terbuka. Okey, faham? Kenapa dia tak terbuka? Sebab tak terhalang. Sebab tak terhalang. Sebab Kalau pun tak ada kereta kat sini, cahaya tu boleh lalu. Cahaya lalu sebab tak ada kereta kan? Cahaya lalu. Tapi frekuensi dia tak cukup. Okey, awak kena faham pintu pagar ni default dia, okey saya padamlah kat sini. Okey. Awak kena faham pintu pagar ni default dia tutup asalnya. Salah situ. Pintu pagar ni yang ni kan. Pintu pagar ni dia tutup pada asalnya. Tutup. Okay. Kenapa dia boleh tutup? Sebab ni. Cahaya ni sampai dekat sel foto ni. Cahaya ni sampai kat sel foto. Ada arus elektrik mengalir. So dia tutup lah. Faham tak? Sebab apa arus elektrik boleh mengalir? Sebab frekuensi dia lebih daripada frekuensi ambang. Faham tak? So dia pun adalah arus elektrik, maka dia pun tertutup. Default dia ditutup. Itu default dia. So bila frekuensi yang dipancar, frekuensi foton yang dipancar tu kurang daripada frekuensi ambang, maka pintu pagar ni boleh Terbuka. Boleh. Kan? Betul tak?
Terbuka ke tertutup? Ke frekuensi bacaan terbuka. Jika frekuensi bacaan ditujukan kurang daripada frekuensi ambang, maka pintu pagar akan terbuka. Adakah pintu pagar akan terbuka? Kalau kurang tidak terbuka. Dia kata kat sini kalau kurang tidak terbuka. Kalau kurang tidak terbuka. Kalau frekuensi dia kurang daripada frekuensi ambang, pintu ni tidak terbuka. Pintu tidak terbuka lah kan, betul kan? Tidak terbuka kan? Betul ke terbuka? Kan terbuka je Kak. Terbuka. Tidak kan cikgu? Aku dah pening. Tidak ke terbuka? Terbuka. Tidak. Kirana kata terbuka. Kenapa Kirana kata terbuka? Sebab frekuensi dia kan tak lebih dari frekuensi ambang. So tak ada tak ada elektron yang keluar. Bila tak ada elektron terkeluar, lita tu tak lengkap lah. So lita tu kan lengkap. Bila dia lengkap, pintu tu tutup. So bila tak lengkap, pintu tu buka lah. Sebab kat sini kat atas ni dia dah bagi tahu pintu akan terbuka jika pancaran cahaya ditujukan kepada sel foto dihalang. Fahamkan yang ni dulu tadi. Pintu pagar akan terbuka jika pancaran cahaya ditujukan ke sel foto dihalang oleh sebuah kereta. Dia terbuka dan kita dah faham kalau dia tak dihalang, pintu akan ditutup. Sel foto ni terima, kita kena tulislah kat sini. Terima cahaya. Dia get logik, dia asal get logik. Dulu kita ada silibus get logik. Terima cahaya, pintu tertutup. Betul? Betul tak? Okey, kalau terima cahaya, pintu tertutup. So kalau dia tak terima cahaya, pintu terbuka. Maksudnya dia dihalang, pintu akan terbuka. Tu maksud soalan tu kan? Maksud yang atas ni. Okey, sekarang ni dia terima cahaya. Dia terima cahaya. Tapi cahaya dia tak cukup. Tak cukup. Frekuensi dia tu tak cukup untuk nak menghasilkan arus elektrik. Faham ke tak? Faham. Tak cukup untuk menghasilkan arus elektrik. Maka dia akan tertutup ke terbuka? Terbuka sebab kurang daripada Terbuka lah kan? Terbuka. Tapi skema dia kenapa tertutup lah? Skema dia tertutup. Tapi kalau kita faham dia punya konsep tadi tu sepatutnya terbuka kan? Betul tak? Betul. Saya nanti tanya cikgu SBP. Saya ada kenalan cikgu SBPI Rawang dan SBPI Gombak. Dua-dua saya ada kenalan. Nanti saya tanya. Okay? Saya tanya soalan sini. Apa? Kok ada errata ke? Ada pembetulan ke? Okay. So nombor 3. Kirana? Pelajar 3.1 menunjukkan 1 lita untuk menguji kekonduksian satu komponen elektrik X. Okay. X tu apa? Diode. Okay, good. Siapa tak tahu tu diode? Tahu kan? Okay. Seterusnya? Apabila suis dihidupkan, mentol didapati tidak menyala. Mengapakah mentol itu tidak menyala? Mengapa? Okay, mengapa? Diode dipasang secara pincang songsang menyebabkan rintangan besar, oleh itu arus berhenti mengalir. Macam mana awak tahu dia pincang songsang? Sebab sel kering arus elektrik start daripada anode atau anode. So dia jalan ke sini, bila dia pergi ke X tu, saya ingat ni sebab dia macam potong, so dia tak boleh lalu. So itu pincang songsang. Mana potong? Tu garis tu kat anode tu. Garis kat anode. Ni potong? Ya. Oh, okay. Okay macam ni. Betul lah tu. Betul awak cakap. Okay, dah berapa markah?
1 markah. 1 markah tapi reason awak bagi 3 markah. Bagus. Okay, so yang pertama, dia pincang songsang 1 markah. Boleh jawab lebih Kirana asalkan awak confident dengan jawapan awak tu. Okay. Okay, faham tak Zarul dia pincang songsang kenapa? Faham. Faham. Okay, sebab positif berjumpa dengan cathode. Ni dia halangkan awak cakap ni dia halang. Cathode. So sebab cathode ni K terbalik ni lah. Cathode ni adalah negatif. Dan ini A terbalik, anode adalah positif. Okay, so bila positif dengan negatif adalah pincang songsang. Okay, bila pincang songsang, positif dengan negatif ni dia makin menarik. Dia akan tarik. Bila dia tarik, dia punya kita panggil sungai ataupun dia punya kawasan lapisan susutan dia tu akan menjadi lebar. Menyebabkan rintangan dia tinggi. So susah elektron tu untuk jump, untuk mengalir. Elektron kena mengalir kalau dia punya lapisan susutan tu kecil, bolehlah elektron tu mengalir. Tapi dah negatif dengan positif ni dia menarik, jadi menyebabkan lapisan susutan kat sini ni makin besar, sungai tu makin besar, menyebabkan elektron tak boleh nak mengalir. Sebab tu arus elektrik tak mengalir dan mentor pun tak mengalir. So betul jawapan Kirana tu. Yang pertama pincang songsang, yang kedua bila pincang songsang rintangan tinggi untuk elektron tu mengalir. So arus tak boleh mengalir. Okay. Okay, seterusnya nombor 2. Sambung. Bagaimana sambungan litar dalam Raja 3.1 perlu diubah suai supaya mentor itu boleh berjaya. Pincang hadapan lah. Macam mana nak ubah suai bagi pincang hadapan tu? Terbalikkan diod tu. Terbalikkan diod X ataupun terbalikkan diod X je lah. Sebab kalau nak terbalikkan bateri tu macam susah sikit, dia banyak bateri. Just terbalikkan komponen diod. Kalau nak terbalikkan terminal bateri pun boleh, diterima jawapan. Okey, faham nombor C. Raja 3.2 menunjukkan 1 litar rektifikasi gelombang penuh yang mengandungi 4 komponen X yang disambung pada bekalan arus ulang-alik dan osiloskop sinar katod. Apabila switch OSK dihidupkan, surehan pada skrin OSK adalah seperti dalam Raja 3.2. Okey. So ni dia bagi A, B, C, D. Lepas tu dia bagi osiloskop. Osiloskop ni kalau kita tengok hasil daripada rektifikasi arus ulang-alik ni, rektifikasi ada berapa jenis? 2. Okey. Jenis yang pertama? Separuh kita positif. Okey, separuh gelombang ataupun separuh kita negatif. Kita panggil separuh gelombang lah. Sebab arus ulang-alik ni dia ada full wave. Macam tu. Ni full wave lah. Okey. So kalau awak nampak macam ni. So full wave yang positif atas dengan yang negatif atas, dua-dua dapat lepas. Tu gelombang penuh. Rektifikasi, tahu tak apa maksud rektifikasi? Kalau soalan keluar lah. Apa maksud rektifikasi? Proses menukarkan arus ulang-alik kepada arus terus. Kenapa ni namanya arus terus? Sebab arus terus tu adalah arus yang mengalir dalam satu arah. Arah atas je, arah positif je. Positif ke negatif. Okay. Tapi kalau arus ulang-alik ni, dia mengalir dalam dua arah. Positif ke negatif, negatif ke positif. Positif ke negatif, negatif ke positif. So arah dia berubah-ubah. So kita nak rektifikasi ni, kita nak tukar arah arus tu. Sebab kalau kita pasang kipas lah, contoh pasang kipas kan. Kita sambungkan dengan arus ulang-alik. Nanti kan kipas tu arah dia terbalik. Kejap ke kanan, kejap ke kiri. Kejap ke kanan, kejap ke kiri. So kita nak dia mengalir dalam satu arah saja. So kita kena tukarkan arus ulang-alik tu kepada arus terus. Faham tak? Arus yang masuk kat rumah kita arus ulang-alik sebab di-generatekan
dihasilkan oleh penjana daripada stesen jana kuasa elektrik tu memang daripada transformer. Transformer mesti guna arus ulang alik. Untuk faham kan kenapa transformer guna arus ulang alik? Nanti kalau ada soalan transformer saya terangkan. Okey, faham maksud rektifikasi tak? Proses rectification adalah proses menukarkan apa? Arus ulang alik. Kepada Arus terus. arus terus. Okey, menggunakan diode. Okey, sama ada rektifikasi gelombang separuh ataupun gelombang penuh. Kalau macam ni rektifikasi gelombang penuh lah, dia keluar semua yang dua-dua kitaran dia keluar. Kitaran positif dengan kitaran negatif dua-dua dapat lepas lalu diode ni. Okey, faham kalau rektifikasi gelombang separuh macam mana agak-agak hasil dia tu? Kalau gelombang separuh macam mana? Dia hanya keluar separuh je. Lepas tu kat sini dia kosong, tu keluar lagi separuh. Maksudnya dia hanya melepaskan yang ini je. Yang first half je. First half je. Second half ni dia tak dapat lepas. Sebab dia hanya menggunakan satu diode. Faham tak? So ada dua jenis rektifikasi. Yang pertama rektifikasi gelombang separuh. Yang kedua rektifikasi gelombang penuh. Ni hasil gelombang penuh. Kalau gelombang penuh kena guna 4 diode. Kalau gelombang separuh kena guna 1 diode. Okey. Nombor 1. Lengkap kan? Siapa lah tadi baca? Kirana. Lengkapkan letak pada darjah 3.2 dengan melukis komponen X dalam kotak A, B, C tadi. 4 tu. So, awak bagi tahu kat saya ke ataupun awak nak snapkan jawapan awak? Yang pertama awak buat apa? Untuk jawab soalan ni yang pertama awak buat apa? Tahu ke tak tahu tahu ke tak tahu nak jawab soalan ni? Awak mungkin tahu bila awak rujuk buku. Betul? Betul. Betul tak? So kalau awak tak rujuk buku, adakah awak boleh buat? Tak boleh. Tak boleh. So kita kena mencari cara macam mana kalau tak rujuk buku kita boleh buat. Faham tak? Okay. So yang pertama, kita kena lepaskan yang first half ni dulu. Okay, first half ni maksudnya atas positif, bawah negatif. Okay, so bila atas positif mesti jumpa anode. Okay, positif kena jumpa anode. Lepas tu sebelah sini mestilah katot kan, betul tak? Untuk pincang hadapan. Faham tak sampai situ? Faham. Faham. Okay. Lepas tu terus je awak buat sebelah sini pun sama. Dia mesti bertentangan. Bertentangan ni awak buat dia sama. Okay. Okay, kenapa? So dia punya flow dia. Okay, ni flow dia. So dia akan pergi macam tu. Okay, arus dia. Okay. Lepas tu dia akan pergi ke perintang. Pergi ke perintang. Lepas tu dia akan turun. Pergi ke sini pula. Dan motif dia akan jumpa negatif. Untuk melengkapkan litar dia kena jumpa negatif ni. So lengkaplah first half. Okay, first half. First half. Dah settle. Okay, faham? First half dah keluar. Okay. Lepas tu, si padan yang ni. Padam. Okay, padan ni pula. Okay, saya lukis yang ni balik tadi. Okay, ingat dia mesti sama lukis satu atas mesti tiru. B mesti sama dengan D. Okay, lepas tu bawah pula. Kita ambil yang bawah ni. Bahagian bawah ni pula. Kalau bahagian bawah ni positif. Tadi atas positif kan? Sekarang bawah pula positif. Atas negatif. So arus dia akan lalu sebelah sini. Okay, sebelah sini pula yang jadi anode. Dan ni sama. D mesti sama dengan A. Faham ke tak? Faham. Okay. So arus dia
Dia lalu pergi ke perintang, mesti lalu perintang. Okay, lepas tu dia akan lalu sini dan tujuan dia nak kena pergi ke negatif untuk lekatkan letak. So, lepaslah yang second half ni. Dapat yang second half. Faham? Faham. Okay. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Boleh tak? Wawa. Boleh. Okay, semua faham. Seterusnya dapat adu markah tu. Okay, seterusnya. Satu. Okay, sambung Kirana. Satu kapasitor kemudian disambungkan secara selari dengan R2. Lakarkan suruhan yang akan ditunjukkan pada skrin OSK dalam rajah 3.3. Okay, so asalnya tadi kita dapat bentuk macam ni. Okay, dia tak rata. Okay, dia tak rata sebab magnitude arus tu rendah, tinggi, rendah balik. Takkan kita nak dengar radio, kejap suara kuat, sekejap perlahan, sekejap kuat, sekejap perlahan. Lampu sekejap cerah, sekejap malap. Takkan macam tu kan. So kita kena dapat fix magnitude of current tu. So how? Kita guna kapasitor yang kita sambungkan secara parallel, secara selari dengan perintang. Ini selarilah dengan perintang. Okay, selari dengan perintang. So tujuan dia kita nak charge dan discharge. So kita dapat ratakan. Magnitude dia tu jadi lebih rata. Kalau kita lukis kat sini. Lukis dulu dia maksudnya. Kena ada 4 gelombang tadi kan? Tadi ada berapa gelombang? 4. So kena lukis 4 juga. 2 sebelah kiri, 2 sebelah kanan. Lukis dulu. Okeylah. Okay, lukis dulu. Okay. Lepas tu awak apa ni, dia discharge, buangnya charge kapasitor, dia charge dan discharge. So dia dah rata sikit. Dan kalau awak tulis dalam periksa, kena buat dot-dot garis ni. Garis putus-putus. Dia punya yang asal tu kena garis putus-putus. So tinggallah yang hitam tu, yang tebal sikit tu. Itulah magnitude arus terus yang lebih konsisten nilai arus dia. Arus terus yang lebih rata. Rata nilai arus dia. Faham tak? So kalau soalan tanya apa fungsi kapasitor? Meratakan arus terus tu. Meratakan, melicinkan. Boleh faham? Boleh. Okay. Okey. Seterusnya nombor 4. Nabil? Rajah 4.1 menunjukkan proses tindak balas nuklear yang berlaku di dalam sebuah reaktor nuklear. Proses ini berlaku secara berterusan. Agak-agak ni tindak balas berantai ke bukan? Saya dah bagi jawapan. Ya, berantai. Okey, kenapa? Kenapa dia tindak balas berantai? Satu dimension tindak balas itu berterusan. So dia tindak balas berantai. Dan satu lagi. Sebab neutron yang berhalaju tinggi ni sentiasa membedil uranium yang tidak stabil ni kan? Betul? Lepas tu membedil dan seterusnya. Membedil dengan seterusnya tanpa henti kan? Okay. Namakan tindak balas nuklear. Namakan tindak balas nuklear tersebut. Tindak balas nuklear tersebut nama apa? Tidak balas berantai boleh terima, pembelahan nukleus pun boleh terima sebab dia belah. Kat sini dia belah. Sini. Satu neutron yang berhalaju tinggi membedil nukleus yang nukleus yang tidak stabil, yang besar dan tidak stabil kepada nukleus yang lebih kecil. Okey, nukleus yang lebih kecil. Faham?
Itu pembelahan nukleus pun kita terima. Selain tu gambar rajah ni pun dia tunjukkan tindak balas berantai. So 2 jawapan kita terima. Tuliskan persamaan tindak balas nuklear yang berlaku dalam rajah 4.1. So macam mana tu Nabil? Dekat mana yang awak nak mula sampai mana? Daripada neutron? Neutron sampai uranium tu jadi sebelum. Lepas tu strontium sampai neutron 2 tu sampai xenon tu selepas. Okay. So boleh tulis persamaan dia. Yang pertama? Saya cuba. Yang pertama kita ambil yang ni lah kan. 2, 3, 5. Uranium dulu. Neutron dulu pun boleh. Okay, sebab ini mula-mula neutron kan. Okay. Neutron 10 membedil uranium 235 92. Lepas tu? Membentuk ataupun sama dengan. Mana ada sama dengan? Persamaan kimia kena anak Membentuk. panah. Membentuk cikgu. Boleh anak panah boleh, sama dengan boleh. Okay. Lepas tu? Membentuk apa? 94 strontium 38. Tambah 140 54 xenon dan 2 neutron. 1, 2. So 2 neutron tu tertulis macam mana? 2. Lepas tu 10 neutron boleh? 2 besar, bilangan dia besar. 1, 0 neutron. Okay, betul. Neutron. Okay, faham tak? Faham tak macam mana nak buat pelajar? Faham Okay, so persamaan dah. Okay, seterusnya ni. Jadual 4 menunjukkan, baca. Jadual 4 menunjukkan jisim bagi setiap nukleid dalam unit jisim atom UGA. Okay, so uranium, xenon semua ada lah. Okay, semua yang dekat persamaan ni semua ada. Okay, lepas tu seterusnya. Berdasarkan tindak balas nuklear yang dinyatakan dalam 4B, hitung cacat jisim bagi tindak balas tersebut dalam unit kg. Okay, agak-agak ada tak for formula ataupun tengok kat mana untuk kira cacat jisim ni? Macam mana nak buat kira cacat jisim? Macam mana nak buat kira cacat jisim? Cepat, Nabil. Macam mana? Tu saya tak tahu cikgu. Cacat jisim ni adalah perbezaan jisim-jisim bagi bahan nuklear ni untuk sebelum dengan selepas. Awak cari jumlah jisim sebelum, cari jumlah jisim selepas, awak tolakkan dia. Yang besar tolak kecil. Dapatlah cacat jisim ataupun perbezaan jisim tindak balas tu. So, yang pertama, sebab tu dia suruh buat persamaan. Okay, jadi sebelum siapa yang terlibat? Neutron. Kan? Satu neutron. Dan uranium. Tapi satu neutron kita tak tulislah satu. Okay, neutron dengan uranium. So, ambil neutron campur uranium. Uranium ni dia punya ni campurkan dengan neutron. Ada satu je kan? Okay, campur dua tu. Dapat berapa? Campur. Uranium 235.04395 395. Okay, campurkan dengan neutron punya jisim 1.00867. 7. Okay. Ini jisim sebelum tindak balas. Kita labelkan sebagai jisim 1. Okay, dapat berapa? 236.05262. 236.5262 UGA sebab unit asal dia UGA. Okay, so ini kita boleh labelkan daripada sini. Ini adalah jisim 1.
Yang ni adalah jisim 2. Boleh tak? Nak bagi awak faham? Boleh tak? Boleh. Okey. So kita kira pula jisim 2 sebab nak dapatkan perbezaan jisim kan, cacat jisim tu. Okey, jisim 2. Jisim 2 melibatkan SR, strontium, xenon dan 2 neutron. So yang ini xenon tambah dengan strontium, lepas tu tambah dengan yang neutron ni darab 2. Okey, so tulislah. Okey. 139.9 216 tambahkan dengan 93.9154 tambah 1 yang ni 1.00867 dalam kurungan darab 2 sebab ada 2 neutron. So dapat dulu jisim 2, jisim selepas. Nak tulis jisim selepas pun boleh, jisim sebelum pun boleh. Tak kisah. Kalau awak nak tulis jisim 1, awak label. Dia labelkan dekat persamaan macam ni. Tak salah. Tak salah. Kalau awak nak buat jisim sebelum tindak balas pun boleh. Jisim selepas tindak balas pun boleh. Janji awak label supaya kami pemeriksa tahu. Okay, nak bagi awak faham je. Okay, lepas tu dapat berapa nilai dia? 235.85434. 85434. Contoh. Betul. UJA. Okay. Sekarang yang besar tolak yang kecil. Yang mana besar? Yang ni besar kan? 236. Tolak yang ni. Okay, so dapat berapa? Cacat jisim, simbol dia delta M ataupun M pun boleh. Ataupun tulis je lah cacat jisim. Okay, so berapa? 236. Dapat 0.19828. 0.19 828. 19828 UJA. Okay, soalan minta dalam unit UJA ke dalam unit kilogram? Kilo. Okay. So awak dah dapat 2 markah dekat sini. Okay, markah yang dalam unit cacat jisim dalam unit UJA. Ini 1 markah dan perkiraan tolakkan tu 1 markah. Okay. So yang ketiga, tukar. Markah tukar kepada unit kilogram. Macam mana nak tukar? Okay, macam mana nak tukar? Dia ada bagi tak dekat sini? Dia punya tu. Dia punya kadar dan tu. Dia tak ada bagi. Sini dia bagi tak? Dia kena bagi. Tak bagi. Dia tak ada bagi. Okay, dia tak bagi. Sepatutnya dia kena bagi tau. 1 kg tu sama dengan berapa UJA. So, awak kena hafal ke? Okay, so awak hafal lah sikit. 1, awak kena darabkan dengan, bila nak tukar kepada UJA, kg, awak kena darabkan dengan nilai ni. Ni, awak kena darabkan dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27. Mungkin dekat list of equation dia bagi kot soalan SBP. Okay, so barulah awak dapat tukar kepada kg. So, dapat apa jawapan dia? Dapat 3.291448 10 kuasa 10 kuasa negatif 28. Okay, 29. 2 titik perpuluhan minimum darab 10. 10 kuasa negatif 28. Negatif 28 kg. Okay, boleh faham? Boleh. Okay. Rajah 4.2 menunjukkan kerata rentas. Okay, sambung. Nabil. Ni root pengawal. Root pengawal ni apa fungsi dia, Nabil? Lepas tu root uranium. Pengawal untuk cikgu dulu. Kalau ikutkan yang atas ni kan. Kalau ikut yang atas ni.
Okay, daripada atas ni. Tindak balas berantai tu dia boleh berlaku sekiranya masih ada neutron yang banyak. Neutron ni akan cari je uranium nak bedil, nak belah-belahkan dia. So agak-agak kalau nak kawal kita kena hapuskan neutron yang lebih-lebih ni. Tinggal satu neutron cukup. Faham tak? Kita boleh kawal lah tindak balas. Ni kalau kita tak kawal nanti tenaga haba terlampau banyak sangat dihasilkan. Nanti boleh terbakar reaktor nuklear tu. Faham tak? Panas sangat. So kena kawal menggunakan rod pengawal. Tu fungsi dia. Dia menyerap ataupun mengawal. Mengawal tindak balas berantai dengan cara serap. Serap neutron tu. Dia serap neutron ni. Neutron yang banyak-banyak ni diserap oleh rod pengawal. Boron. Rod pengawal tu kita buat daripada boron. Saya ingat apa tau? Saya terus boleh ingat lah. Saya ingat boroi. Boroi kan, orang boroi kan dia serap je apa-apa makanan semua. Faham tak? Boleh tak macam tu? Boron, boroi. Boleh? Boleh. Boleh. Boleh lah kan. Okay. So rod pengawal ni boron, boroi. So orang yang boron, jangan tulis boroi pula. Boron, so dia serap neutron. Untuk mengawal tindak balas berantai. Okay. Dah sebut dah kat sini. So yang pertama, gunakan rod pengawal. Dua markah kan? So rod pengawal satu iaitu boron ni untuk serap neutron. Yang kedua, ni satu. Yang kedua, markah yang kedua. Sebab dia dua markah. Kita guna apa? Moderator ni, nampak ni? Moderator. Moderator ni untuk apa? Memperlahankan neutron. Dia bergerak laju sangat. Laju sangat, cepat sangat. Jadi kita moderator ni dia memperlahankan kelajuan neutron tu tadi. Kurangkan laju neutron. Moderate kan. Okay. Boleh? Rod uranium Boleh. untuk membolehkan tindak balas nuklear berlaku. Okay, Cikgu. nombor 5. Ya? Tadi ada satu soalan cikgu tinggal. Cikgu terlepas lagi satu. kat Tindak situ. balas. Ya. So, tenaga yang dibebaskan tenaga nuklear ni kita guna formula apa? E sama dengan MC theta. MC theta, MC Ya. kuasa 2. MC kuasa 2. MC theta haba kan? MC kuasa 2. Einstein punya rumus. So, ambil delta. Guna formula tu lah. E sama dengan MC kuasa 2. Ambil M yang ni. Sebab ni delta M ataupun M cacat jisim tadi. Ambil nilai ni. Terus je darabkan dengan C. C tu kuasa 2. Ramai yang lupa kuasa 2. C tu laju cahaya tadi tu lah. Yang ni. Nombor 32 tu. Lepas tu kuasakan 2 dulu nilai C tu. Lepas tu baru darabkan dengan cacat jisim. Janji awak masukkan nilai dapat 1 markah. Lepas tu jawapan akhir 1 markah. Dia 2 markah kan? Biasa 2 markah. Okay, faham tak? Faham. Jawapan dia berapa? Cuba kira. 3.29 darab 10 negatif 28 darab dengan C kuasa 2 tu jawapan dia? Saya dapat 2.96 darab 10 kuasa negatif 11. Okay, good. Boleh Kirana? Boleh. Okay, nombor 5. Harid. Rajah 5.1 dan Rajah 5.2 menunjukkan 2 buah kereta mainan yang dikawal dari jauh menggunakan gelombang radio daripada alat kawalan masing-masing. F ialah Okay, ada 2 gambar lah. Bila ada 2 gambar ni konstruk perbandingan Ingat kalau 2 gambar biasanya konstruk perbandingan. Nombor 5 dan 6 tu. Okay, so apa beza gambar kat sini Just kita perhatikan. Ini kan? X ni. Lepas tu yang ni betul. Kita bulat dulu apa perbezaan dia. So agak-agak mana satu pun boleh ubah manipulasi kat sini? Transmitter. Frekuensi. Kuantiti fizik dia frekuensi, alat dia
transmitter. Frekuensi transmitter. Itu pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas ialah X. What is X? X ialah jarak maksimum gelombang radio yang dipancarkan oleh pemancar yang boleh dikesan oleh antena. Oh, maksudnya kalau kita control tu, dia ada dia punya radius dia punya jarak dia kan. So kalau guna frekuensi yang tinggi, tinggilah ni kan. Ni 2.7 je. Frekuensi rendah. Kalau frekuensi rendah, short distance je dia boleh pergi. Kalau frekuensi tu tinggi, long distance dia boleh pergi. Itu je. Okey. Gariskan jawapan yang betul. Harip, baca. Laju. Laju gelombang radio adalah sama dengan laju cahaya di udara. Betul. Kenapa laju gelombang radio sama dengan laju cahaya? Sebab dia bergerak, boleh merambat melalui vacuum. Sebab gelombang radio merupakan salah satu daripada spektrum elektromagnet. Kita ada 7 spektrum gelombang elektromagnet. Iaitu yang awak hafal sebelum ni ramai apa? Ramai manusia ikut Nabi. Apa lagi? Untuk ekstra ganjaran. Untuk ekstra ganjaran. Nyanyi pula. So, semua spektrum elektromagnet ni, dia bergerak dengan hal laju cahaya. V dia sama dengan C. Faham? Tak kira radio wave ke, microwave ke, infrared ke, cahaya nampak ke, ultra ungu ke, X-ray ke, gamma. Dia punya V sama. Tapi yang membezakan dia adalah V, dia punya lambda. Lambda dia makin berkurang. Okay, frekuensi makin bertambah. Daripada radio ni pergi ke sini. Lambda berkurang, frekuensi bertambah. So, V sama dengan F lambda. Kan cikgu dah cakap, kalau dua benda berubah, satu benda ni kena constant. So, hal laju ni kena constant. Iaitu hal laju cahaya. Faham? Kalau katalah soalan ni kan dia tak bagi. Dia suruh kirakan berapakah panjang gelombang radio. Dia bagi frekuensi. Dia tak bagi pula hal laju. Jangan panik. Hal laju dia hal laju cahaya. Carilah dekat list of equation hal laju cahaya tu. Faham tak? Faham tak? Okey, situlah. Okey. So, jawapan dia sama. Yang kedua? Bandingkan frekuensi gelombang radio yang dikeluarkan oleh pemancar pada alat kawalan A dan alat kawalan B. So, frekuensi. Frekuensi mana yang tinggi? B lagi tinggi. Okay, so kita pun buatlah. 5.2 lebih tinggi daripada 5.1. Betul tak? Betul. Boleh tak terima simbol ni? Boleh. Boleh. Itu simbol matematik. Okay, good. Lepas tu, sambung. Tandakan right bagi jawapan yang betul. Kereta mainan B masih boleh dikawal walaupun berada pada jarak 80 meter daripada alat kawalan. Kereta B. 80 meter, yes. Sebab dia masih dalam dia punya range 80 meter kan. So, masih boleh dikawal lah. Okay, betul. Kereta A lebih. Okay, sebenarnya C. Senang soalan. Lepas tu C. C, hitung panjang gelombang bagi gelombang radio yang dipancarkan oleh pemancar. Guna formula lambda sama dengan V per F. V sama dengan? Lambda V sama dengan F lambda. Okay. Lepas tu? Tu kita jadikan lambda sebagai perumus sama F bagi, V bagi F. Lepas tu? Lepas tu masukkan V tu laju cahaya sebab dia gelombang radio.
Okay, so dapatlah kira kan. Ni pun sama juga. Okay, so berapa? C3 darab 10 kuasa 8. Lepas tu frekuensi untuk A tu berapa tadi? 2.7 darab 10 kuasa 7. Okay, 3.0 darab 10 kuasa 8 bahagi dengan 2.7 darab 10 kuasa 7. Okay, dapat berapa dia punya lambda dia? 11.1 meter. 11.11 meter. Okay, kita kira yang ni pula. Sama juga. Yang ni 3 darab 10 kuasa 8 tapi dia punya frekuensi berbeza. Constant variable cahaya. Okay, so dapat berapa lambda dia? 6.122 meter. 6.122 meter. Okay, maksudnya dia punya lambda dia lagi rendah. Kan? Lambda dia lagi rendah bila frekuensi tinggi. Betul lah, dia berkadar sengsang kan? Betul. Okay. Frekuensi rendah, lambda tinggi. Frekuensi tinggi, lambda dia rendah. Okay. Sudah kira, saya kira kat atas lah tadi tu. Okay. Lepas tu D. Berdasarkan jawapan D5C, nyatakan perbezaan antara panjang gelombang bagi gelombang radio yang dikeluarkan oleh alat kawalan A dan alat kawalan B. Perbezaan. Jadi A lebih besar daripada B. lambda A lebih besar daripada lambda B. B. Okey, boleh tak saya tulis lambda A lebih besar daripada lambda B macam ni? Boleh tak? Boleh? Boleh sekiranya awak dah boleh. Okey, boleh. Okey, seterusnya E. Berdasarkan jawapan anda dalam 5C dan 5D, hubungkaitkan frekuensi F dan jarak maksimum gelombang radio yang boleh dikesan oleh antena daripada pemancar X. Hubung kait maksudnya semakin-semakin lah. So, Semakin frekuensi dengan jarak. Okey. semakin bertambah frekuensi, semakin bertambah jarak maksimum gelombang radio. Berkadar terus. Okey, tapi untuk selamat awak tulis semakin-semakin. Berkadar terus tu kadang-kadang diterima, kadang-kadang tak. So tulis semakin. Semakin bertambah ataupun frekuensi bertambah, jarak maksimum pun bertambah. Tu yang paling ringkas lah. Okey. Seterusnya hubungan frekuensi dengan panjang gelombang. Frekuensi bertambah, panjang gelombang berkurang. Okey, berkadar sensor. Okey, good. Seterusnya nombor 6, balik kepada siapa? Zarul. Ya. Raja 6 menunjukkan sebuah transformer multi-tap. Multi-tap. Okey, gambar ni 1000 lilitan, 240 volt arus ulang alik AC, arus ulang alik. EU ni arus ulang alik. Mesti transformer mesti guna arus ulang alik. Lepas tu dia ada multi-tap tu maksudnya dia ada banyak terminal. Kau nak reducekan kepada 60 volt daripada 240 volt, kau nak reducekan kepada 60 volt boleh, kepada 48 volt boleh. Okey, faham tak? Ni VEF ni dia susah cari ni. Okey. Okey. Lepas tu dia bagi bilangan lilitan gergaji prima NP 1000. Ni NP 1000. Kalau tulis ni simbol dia NP. N ni bilangan lilitan, P ni prima. Okey, kalau ni N sekunder lah. N antara EF, N antara DE kat sini. Ada dua je. Okey. Faham situ Okey, terminal DE bilangan lilitan dia 200, NE 200. Bilangan lilitan gergaji sekunder NEF dia kosongkan. Okey. Voltan input merentasi gergaji prima voltan 240 volt ini. Ini 240 volt. VP gergaji prima. Okey.
Lepas tu voltan output melintasi gegelung sekunder VDE 48. Tengok sini. Ni VDE ni kalau dia gunakan DE tu bilangan lilitan gegelung sekunder 200, output voltage melintasi D dengan E tu 48 volt. Okay. Lepas tu volta output melintasi gegelung sekunder VEF dia dashkan sebab kita tak tahu bilangan lilitan, so kita tak akan tahu lagi berapa voltan dia. Voltan output melintasi gegelung sekunder VS. Okay, VS keseluruhan dia, ni maksud dia keseluruhan lah ni. Okay, VS ni maksudnya keseluruhan daripada D pergi ke F. The whole here is 60 volt. Seems like ratio, nisbah kadar. Okay, faham tak? Faham tak benda tu? Faham. Okay. Lepas tu, okay, apakah jenis transformer yang ditunjukkan? Okay, jenis apa? Injek naik ke injek turun? 240 volt pergi kepada 60 volt. Injek naik ke injek turun? Injak turun. Injek turun. Awak jangan tulis macam tu, saya dah malas. Okay, tentukan nilai NEF dengan maksudnya bilangan lilitan gegelung EF, terminal E ke F dengan voltan output E ke F. Macam mana nak tentukan? Tahu tak macam mana nak tentukan? Saya dah Saya dah cuba kata. tapi tak tahu betul ke. Okay. Macam mana? Saya buat persamaan lah. 240 volt, 240 per 1000. 240 itu volt VP lah kan? VP bahagi dengan NP. Okay, VP bahagi dengan NP. Sekejap kita tengok rumus. Rumus ada tak rumus yang berkaitan dengan transformer? Tak ada sebab ni memang boleh guna ratio. Sebab tu dia tak bagi. Okay, lepas tu samakan. Samakan dengan 60 per NS. Per NS. NS. Okay. So 60 volt, ni pun volt. Okay. Lepas tu dapat NS. Dapat 250. NS sama dengan 250. Bilangan lilitan dia. Okay, pelajar lain faham? Faham. Maksudnya keseluruhan dia ni daripada sini ke sini ni bilangan lilitan dia ni NS dia keseluruhan dia 250. So kalau daripada D ke E ni 200 agak-agak EF 50. 50. Betul lah tu. Awak buat macam tu awak tolak lah 250 tolak dengan 200 macam tu. Saya tembak je. Betul. So dapatlah bilangan lilitan NEF. Konsep nisbah kadar juga sama dengan 50. Okey, dah dapat bilangan lilitan, dapatlah satu markah dekat situ NEF ni. Okey, lepas tu macam mana nak cari VEF pula? NEF sama dengan 50. 250 tolak 200 dapat 50. Okey, macam mana pula nak cari VEF? Sama je kan kaedah dia tu kan? Macam mana? Boleh ke kalau tolak daripada voltan sekunder tu tolak dengan voltan DE? Betul, boleh. Nak buat berapa? 60 tolak 48. So berapa VEF ni? 12. 12 volt. Okay, good. Faham tak yang lain konsep dia tu? Faham. Awak faham? Faham. Okay, see? Bandingkan NP, NDE dan NEF. Jawapan dia NP lebih besar daripada NDE, lebih besar daripada NEF. Okay, good. Terus? Bandingkan nisbah VP kepada VS dengan nisbah NP kepada NDF.
Okay, ni nisbah. So, VP berapa? VP 200 berapa tadi? 250 Hmm? Yang saya tahu ratio VP kepada VS 4:1. Sama lah. Hmm. VP VP 240 kan? VS 60. Belum. Okay, yang NP? So, 240 maksudnya ni 4:1. Ini untuk VP bahagi VS nisbah dia kan? Okay. Untuk NP bahagi NS? 1000. NP 1000. NS 60. Itu kan NDF tu. Oh, ND. Okay, sorry. DE apa tu sama tu sebenarnya kan? DEF DF. DF kan? DF berapa? 250. 250. So, dapat 4:1 juga. Betul? So, sama. Jawapan dia waktu tulis sama je. Sebab dia suruh banding, maksudnya sama lah. VP, nak tulis VP bagi VS sama dengan NP bagi NS pun boleh. NDF ni. Sama. Yang penting ada sama dengan tu. Ataupun awak tulis sama pun boleh. Okay, faham? Okay, nombor 3. Bandingkan VP, VDE dan VEF. VP lebih besar daripada VDE, lebih besar daripada VEF. VEF. Tulisan kena betul. Okay, senang je ni. Okay, seterusnya Berdasarkan jawapan D6C, nyatakan hubungan antara bilangan lilitan gegelung dan nilai voltan. Semakin bertambah bilangan lilitan gelung, semakin bertambah nilai voltan. Jangan tulis macam cikgu tau. Cikgu rajin. Awak tulis semakin. Okay, seterusnya. Sekiranya bekalan kuasa pada gegelung primer digantikan dengan bekalan kuasa arus terus, nyatakan yang mengalir di gegelung sekunder. Boleh tak kalau kita guna arus terus untuk transformer? Tak. Kenapa tak boleh? Tak. Kenapa tak boleh? Kenapa kita tak boleh menggunakan? Soalan pernah keluar. Kenapa? Tiba-tibalah soalan ni dia tukar. Dia memang dia katakan sifat arus tak mengalir lah. Maksudnya arus pada gegelung sekunder tak boleh terhasil. Tak ada. Kosong. Arus aruhan tu kosong. Konsep kat sini adalah konsep arus aruhan. Okay, konsep arus aruhan. Dekat sini adalah arus aruhan. Arus aruhan. Jadi arus aruhan yang terhasil tu sama dengan sifar. Sekiranya kalau kat sini kita gantikan dengan arus terus. Saya dah terang kat awak dah sebelum ni. Untuk kita menghasilkan arus aruhan, kita perlukan perubahan flux. Mekanisme perubahan flux berlaku kadar perubahan flux. Arus aruhan I adalah d phi over dt. Phi ni adalah flux magnet. dt maksudnya perubahan lah. So ada perubahan flux magnet, barulah ada arus. Macam mana nak bagi ada perubahan flux magnet? Mestilah dia punya medan magnet ni sentiasa berubah-ubah. Nak bagi medan magnet berubah-ubah, kenalah guna arus yang berubah-ubah. Iaitu arus ulang-alik. Magnitud dia berubah-ubah. Naik, turun, sekejap besar, sekejap kecil. Bila arus ulang-alik lah yang arah dia berubah-ubah. Dan dia punya magnitud berubah-ubah. Bila kita nak magnitud yang berubah, kita tak nak arah yang berubah. Tapi kita tak boleh buat apa sebab arus ulang-alik memang arah dia berubah. Faham tak? Kita nak magnitud yang berubah sebab kita nak medan magnet ni berubah-ubah. Membesar dan mengecil dia punya saiz dia tu supaya ada perubahan flux magnet. Kita nak perubahan flux magnet ni. Kalau ada perkataan perubahan flux magnet, maka adalah arus aruhan tu. Faham tak? Arus aruhan yang terhasil.
Yang dipotong oleh gegelung sekunder. Boleh faham? Faham. Boleh. Boleh. Okay, so saya rasa sampai sini je. Nombor 7, 8 dan isi tu kita pergi cepat sikit lah minggu depan. Kita nak teruskan lagi. Kita nak teruskan semua Semua sampai habis road tu. Sekejap. Ada banyak lagi tak? Banyak lagi. Nak pergi cepat ke apa? Nak sambung minggu depan ke apa? Saya nak makan. Oh, nak makan tak makan lagi alasannya. Okay. Minggu depan. Boleh? Boleh. 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 Okay. Tak apa, biar slow and steady tapi faham. Yang penting quality bukan quantity. Quality. Faham? Miss faham. Faham konsep dia betul-betul. Faham konsep dia betul-betul, bagilah soalan apa-apa, awak boleh buat. Okay, bye semua. Thank you. Terima kasih, Cikgu. Cikgu. Terima kasih, Cikgu.